Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana selepas beberapa bulan kita tangguhkan pengajian dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan alhamdulillah pada malam ini saya secara peribadinya, ini malam pertama lah saya hadir untuk mengisi kuliah, dan kalau kata tuan-tuan tengok saya agak kekok malam ni jangan kata apa-apa lah, sebab kita kata ni dah hampir 4 bulan tak pegang mic ni kira kali pertama, dan sudah tentulah ada sedikit rasa lain dah. Dan insya-Allah pada malam ini saya rasa satu perasaan yang agak seronok, dan sebenarnya sangat seronok sebab dapat kembali kepada kita kata rutin yang selalu kita buat. Dan bila benda ni dah menjadi sebati dengan diri kita, duk buat selalu, tiba-tiba kita terpaksa berhenti di satu benda yang agak kita kata kita rasa lain. Tapi alhamdulillah kita dapat mula, walaupun bukan semua tempat, tapi sekurang-kurangnya dapat setengah keadaan dan setengah surau dan masjid ni pun bagi saya sudah satu yang kita panggil nikmat yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, seperti mana yang sama-sama kita tahu, seharusnya pengajian kita ini kita akan baca kitab Al-Fara'id, kitab Fiqhul Manhaji, yang mana kita berada di penghujung pengajian berkenaan dengan wakaf, dan kita akan masuk dalam perbincangan Fara'id, iaitu pembagian harta warisan yang sepatutnya kita mula pada malam ini. Tetapi saya minta maaf sebab baru 2 hari lepas saya pindah rumah daripada Sungai Karangan mai Kepala Batah kat Bertam. Jadi belum sempat, kitab tu tak tahu mana, buku banyak jadi nak cari tak jumpa. Jadi saya kata mau tak mau dah, saya pun teringin lama nak hadir ni. Jadi saya carilah satu hadis sebagai muqaddimah, sebagai permulaan kita punya pengajian kita pada malam ini. Dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa masalah dan arah melintang, kita akan start kuliah kita dengan baca kitab Fiqhul Manhaji bab Faraid pada bulan depan insya-Allah. Bulan depan pun 31 hari bulan ni Raya Haji. Jadi mungkin bulan sekali lagi lah, bulan 9 insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah saya ambil daripada nak petik hari ini, kita nak baca salah satu daripada hadis-hadis yang dibawakan ataupun yang dikumpul oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam 40 hadis penawar hati, dan kita nak baca hadis yang ke-6 pada malam ini, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Kita tahu tuan-tuan, kehidupan kita ini ada beberapa peringkat. Yang pertama, peringkat sebelum kita masuk kepada dunia kita. Kemudian alam yang kedua, kita berpindah kepada alam dunia ini, bermula daripada kita keluar daripada perut ibu kita sampailah kepada kematian, ataupun saat-saat di penghujung kematian kita. Dan di saat-saat itulah ada satu kita panggil keadaan yang dipanggil sebagai peralihan. Kita nak berpindah daripada dunia ini nak menuju ke alam yang kedua yang dipanggil sebagai alam barzakh ataupun alam barzakh yang kita sebut ni. Maka dia ada satu keadaan yang kita panggil sebagai sakaratul maut, iaitu keadaan yang cukup kita kata merunsingkan kita.
Nanti kita akan tengok dalam hadis yang kita nak baca pada malam ini bagaimana keadaan ini, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bila menghadapi sakaratul maut ni. Dan so tentulah kita sebagai orang biasa yang banyak melakukan dosa, sudah tentu lebih kena bersedia dan lebih perlu kita berhati-hati dalam keadaan yang macam ni. Kemudian daripada alam barzah ini kita menuju ke alam yang keempat, iaitu alam al-akhirah, iaitu alam ataupun kita panggil sebagai alam kebangkitan kita lah di hari kiamat nanti. Bila berapa tempoh dia, hal tu kita tak tahu. Sebab apa? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, di antara selepas daripada tamatnya dunia ni, dunia yang fana ni, dan beralih semua orang kembali ke, kita kata dah mati, dan daripada alam ini habis nak menuju kepada kebangkitan kita di alam, di padang mahsyar nanti ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tempoh dia selama 40. Jadi para sahabat ataupun tabi'in yang mendengar ni tanyalah pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, 40 apa? 40 hari ke? 40 bulan ke? 40 tahun ke? Abu Hurairah kata, fasakat tu, aku senyap. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abu Hurairah 40 ya, tapi tak bagi tahu 40 apa. Jadi Abu Hurairah pun tak bagi tahu kepada kita. Jadi tempoh dia 40. Okey, jadi insya-Allah pada malam ni kita nak teruskan pengajian kita dengan kita baca hadis yang ke-6 ni. Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan, kita ada had dekat tempoh pengajian kita mesti setengah jam ke atau macam mana? Saya tak tahu saya. Sampai Isyak. Bukan mesti setengah jam lah, no? Dah, no? Pasal ada setengah tempat saya dengar dia berkata kira sampai Isyak lah, senang tuan lah. Okay, Isyak 8.53. Okey. Hadis ke-6, bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Kita baca matan hadis dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma' thumma yaqulu Allahumma inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut. Dan di sisinya ada sebuah mangkuk bejana yang berisi air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam mangkuk itu, lalu menyapu mukanya dengan air sambil berdoa, Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Hadis ini diriwayatkan oleh, pertama sekali kita tengok sabda yang riwayat hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kata kita dalam sebenarnya kita panggil sebagai Nusantara ni, biasanya kita tambah Siti lah, Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah ni main mana? Siti Aisyah ni dia main daripada perkataan bahasa Arab juga, Sayyidati Aisyah. Jadi kalau kita tengok orang Arab ni, dia sebut Sayyidati, dia tak sebut slow-slow macam saya sebut tadi. Dia tak sebut Sayyidati, dia sebut Siti. Sayyidati. Tapi kalau kata kita perembang betul, dia kata Sayyidati lah, tapi boleh sebab mulut dia tu terlalu terbiasa, jadi dia agak laju dan kita dengar macam Siti. Siti. Sayyidati Aisyah. Dalam orang kata Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini kita tahu bahawa dia adalah isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin ketika Sayyidatina Aisyah berumur 6 tahun,
Dan kalau kita tengok beberapa riwayat, ada beberapa pandangan, yang saya tak mau bincanglah pandangan tersebut, tapi ada beberapa pandangan mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, umur beliau bukan 6 tahun tetapi 18 tahun. Kita tak mau bincang, tapi majoriti ulama kata, kebanyakan ulama kata bahawa umur Sayyidatina Aisyah ketika itu adalah 6 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berkahwin dengan isteri yang kita kata yang dara, kecuali berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah yang ketika itu masih dara, itu belum pernah berkahwin. Dan kalau kita tengok keluarga Sayyidatina Aisyah ni, iaitu keluarga Abu Bakar As-Siddiq ni, mereka ni ada banyak kelebihan lah, ataupun banyak yang kita panggil sebagai satu yang berbeza ataupun kelebihan yang lebih berbanding sahabat-sahabat yang lain. Antaranya dia, keluarga Abu Bakar As-Siddiq, mereka ini 4 generasi menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain macam depa. Maksudnya macam mana? Maksudnya daripada Tok Wan, cucu, Tok Wan, bapa, anak, cucu, 4 generasi ni semua orang jadi sahabat. Bukan setakat jadi Islam, tapi sahabat. Maksud sahabat ni, mereka pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Siapa dia? Kalau kita tengok Abu Bakar As-Siddiq punya bapa, iaitu Abi Quhafah. Kata salah saya, Abi Quhafah, bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia memeluk agama Islam walaupun agak lambat, tapi dia memeluk agama Islam dan dia menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni bukan nama sebenarnya Abu Bakar lah, kita pun tahu. Abu Bakar As-Siddiq nama dia Abdullah bin Osman. Kata salah saya lah, Abdullah bin Osman. Yang duk ingat-ingat itu lah. Abu Bakar tu nama gelaran dia, ataupun kita panggil sebagai kunyah dia. Tapi nama sebenar dia adalah Abdullah. Dan kalau kata ada setengah orang sebut Abdullah bin Abi Quhafah, dia berkata Abu Bakar Siddiq nama dia Abu Bakar ni nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Salah juga, bukan salah, maksudnya Abu Quhafah tu kan nama betul juga. Abu Quhafah ni kunyah juga, dan nama sebenarnya adalah Osman. Anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu generasi yang ketiga, iaitu beberapa orang lah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Sayyidatina Aisyah sendiri, kakak dia Asma yang berkahwin dengan Zubair bin Awam, dan anak mereka iaitu generasi yang keempat yang bernama Abdullah bin Zubair. Jadi empat generasi ni menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Aisyah ni merupakan sahabat yang kita kata antara kita panggil genius. Sahabat yang cukup pintar dan cukup cerdik dan cukup banyak ilmu. Sehingga kan salah seorang daripada perawi yang bernama Abu Daud, kalau kita bisa dengar, tuan-tuan bisa dengar Sunan Abi Daud, dia kata apa? Dia kata Sayyidatina Aisyah ini nak habang, bukan Abu Daud, salah seorang daripada pengarang kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim. Dia kata apa? Dia kata 1/4 daripada hukum syariat ini datangnya daripada riwayat yang dibawakan oleh Sayyidatina Aisyah. Sebab apa macam tu? Sebab Sayyidatina Aisyah ni kan duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berada dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan adalah datangnya daripada Sayyidatina Aisyah. Bahkan kalau kita tengok para sahabat pun, kalau kata menghadapi muskilah, menghadapi masalah, menghadapi benda yang tak terungkai hasil perbincangan sama-sama mereka akan rujuk kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi kita tengok Sayyidatina Aisyah ni, sebab itu sebahagian ulama kata, mereka kata kalau kata kita kumpulkan seluruh ilmu orang perempuan dekat dunia ni, digabungkan lawan dengan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah ni, satu benda yang tak mampu berlawan, sebab Sayyidatina Aisyah ni lebih hebat. Dan kalau kita tengok dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah beritahu kepada kita, merujuk kepada Sayyidatina Aisyah lah dan Sayyidatina Hafsah, diorang ni, apa kata Rasulullah? Depa diorang ini
kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang, maksudnya macam inilah. Maksudnya bukanlah kata kurang akal, tapi ada benda yang kita kata kurang dari sudut orang perempuan ni. Kurang agama ni kadang-kadang mungkin mereka ada kita kata keuzuran, tak boleh semayang sebagainya. Tapi ini satu benda yang kita tak boleh faham secara, kita panggil secara harfi ataupun secara literal lah. Ada satu cerita seorang syekh, ada lagi syekh ni nama Syekh Omar, Dr. Omar Abdul Kafi. Dia kata satu hari dia duduk dekat universiti lah, waktu tu duduk mengajar. Tiba-tiba ada dua orang perempuan. Dua orang perempuan daripada universiti yang dia mengajar tu lah, masuk ketuk pintu. Dia kata, Syekh, kami nak tanya soalan. Dia kata, silalah. Dia kata, betul ke kami dengar Nabi SAW kata, orang perempuan ni agama kurang, akal pun kurang. Dia tanya kat Syekh. Syekh pun tengok soalan. Dan Syekh kata, depa ni main dengan pakaian yang dengan seksi, dengan pakaian tak tertutup pun, dengan pakai terbelah dan tak pakai hijab pun segala-gala. Maksudnya patut dia petikai. Lepas tu Syekh kata apa, dak. Mana ada hampa dorang Syekh kata, hampa dorang agama pun tak kurang, akal pun tak kurang. Yang kawan dia seorang ni kata, tengok, aku dah bagi tahu dah, Syekh ni memang betul-betul boleh pakai. Dia cakap tu memang betul-betul ikhlas lah. Dia kena betul. Apa yang kita faham tu macam Syekh faham. Lepas tu Syekh sambung lagi, hampa dorang bukan kurang akal, bukan kurang agama. Akal tu dah, agama tu dah. Lain kali mengamuk daripada orang kelak tu ya. Syekh walawak lah, tapi tak tahu tak penting ke tak, tapi dia kata masa dulu dia ada pengalaman yang tu lah. Maksudnya bukanlah kata Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah ni kurang akal. Kadang-kadang ada perasaan yang mereka melebihi daripada berfikir secara logik, mungkin macam itulah, tapi kita pun tak tahu. Mungkin tahu lama dah bincang lah benda-benda tu. Okey, apa yang kita nak cerita, Sayyidatina Aisyah ini meriwayatkan banyak kepada kita tentang apa yang tak boleh kita akses dalam rumah tangga Nabi SAW, kecuali orang yang duduk dalam tu. Tapi tak semua orang mampu. Mari kita tengok beberapa orang isteri Nabi. Ada juga hadis-hadis yang ada cerita berkenaan dengan dalam rumah tangga Nabi, tetapi tak banyak seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Sebab kalau kita tengok dalam bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ni, kita akan dapati bahawa Sayyidatina Aisyah adalah salah seorang daripada 7 orang ataupun salah seorang daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah kelebihan Sayyidatina Aisyah. Okey. Sayyidatina Aisyah kata, ni kita nak cerita pada malam ini adalah berkaitan dengan bagaimana di penghujung hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda nak berada di kita kata menghadapi sakaratul maut. Okey, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah di penghujung hayat baginda ini, di sisi baginda ada satu bekah. Waktu tu baginda sangat-sangat sakit, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan tangan baginda masuk ke dalam tangan baginda ke dalam air. Kemudian baginda sapu muka baginda dan baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut." Jadi cerita ni di hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tapi kalau ikut hadis tu dia masih ada cerita panjang dia, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu waktu tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Sayyidatina Aisyah, dan yang ada juga dalam bersama dengan baginda dan Sayyidatina Aisyah ini adalah Sayyidatina Fatimah. Waktu tu lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tu, Sayyidatina Fatimah ni, anak baginda ni, berasa sedih lah, sebab ayah dia pun dah kita nampak baginda dalam keadaan sakaratul maut,
dah nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, nak meninggalkan mereka. Tapi selepas tu Rasulullah panggil Sayyidatina Fatimah mai dekat dan baginda habaq satu-satu. Selepas tu, lepas Rasulullah SAW meninggal, barulah Sayyidatina Aisyah tanya kepada Sayyidatina Fatimah apa yang Rasulullah bagi tahu. Ni mafhum dia cerita tu, Sayyidatina Fatimah kata, lepas tu Sayyidatina Fatimah dia macam agak ceria, dia senyum. Jadi Sayyidatina Aisyah heran lah, orang tengah sedih dia senyum. Jadi Sayyidatina Fatimah bagi tahu kata dalam masa terdekat Sayyidatina Fatimah juga akan mengikuti jejak langkah ayah dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang terbukti selepas daripada kematian baginda selama 6 bulan Sayyidatina Fatimah menyusul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam lah ketika mana sebelum baginda meninggal. Tapi poin yang sebenarnya yang kita nak ambil daripada hadis ni adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghadapi saat-saat kematian baginda dalam keadaan yang sangat teruk. Rasulullah pun teruk. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu dalam hadis yang lain kata apa? Sayyidatina Aisyah kata, lepas saja saya tengok apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak percaya dah, ataupun saya tak anggap kata orang kata meninggal ni senang ya. Tiba-tiba mati macam tu, itu petanda kata mesti kata kawan tu adalah orang yang baik, mendapatkan husnul khatimah. Dah bukan mesti macam tu. Sebab apa? Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah pun teruk. Rasulullah yang orang manusia yang paling baik atas muka bumi pun teruk ketika mana menghadapi kematian. Maka sudah tentulah kalau kata kita ni orang kata sedang tu, mungkin rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, tapi bukanlah mesti kata petunjuk kata orang tu mesti mati dalam kebaikan. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan, berkenaan dengan kadang-kadang kita ni kadang-kadang kita terlalu cepat menghukum. Kita rasa macam orang yang mati teruk, contohnya kawan tu mati, tiba-tiba kita tengok cara dia mati tu dengan accident, muka berdarah, kaki pecah, mungkin hancur kepala. Kita kata tu dia ni sahih, kata dosa banyak ni sampai Allah uji macam tu. Tak, bukan macam tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok tuan-tuan, ketika mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikenali sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpin ataupun ketua kepada orang-orang yang mati syahid, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ketika mana mati, macam mana kita tengok muka dia teruk kena, lepas tu dia punya jantung dia dirobek, hati dia diambil keluar. Adakah ini petunjuk kata orang itu adalah orang yang jahat? Tak. Sebab apa? Dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan seseorang itu daripada bagaimana keadaan dia, bagaimana keadaan hidup dia sebelum dia mati. Contohnya tuan-tuan, kita kata orang tu dia kaki semayang masjid, dia kaki main surau, tak semayang jemaah, dia rasa tak selesa hidup dia. Jadi orang yang macam ni, kalau kata dia nak mati pun, dia tak akan fikir macam mana nak pergi minum arak ke, nak pergi curi di orang ke, nak pergi disco ke. Sebab apa? Sebab hati dia tu terikat dengan semayang. Jadi kalau kata orang tu, dia hati dia dalam amalan kehidupan dia seharian banyak bersedekah dengan orang, ketika mana dia mati tu Allah Subhanahu Wa Taala matikan dia dalam kebaikan, dalam keadaan macam mana kebanyakan hidup dia diamalkan. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita bincang macam berkenaan dengan sakaratul maut, berkenaan dengan husnul khatimah, su'ul khatimah, kita nampak macam benda ni ringan, bincang ringan. Tetapi apabila kita nak cerita berkenaan dengan bagaimana kita nak amalkan dia, nak menjadikan dia ni satu benda yang realiti seperti mana yang kita mahu,
Dia bukan benda yang kita boleh amalkan ketika itu, tapi perlu persediaan yang lama, membiasakan diri dengan kebaikan, dan akhirnya natijah daripada amalan yang kita buat tu baru kita dapat husnul khatimah ataupun benda yang baik dalam kehidupan kita. Sebab tu kita nak bincang tuan-tuan. Kalau kata salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, nama dia Amr bin al-As. Amr bin al-As ni dia salah seorang daripada sahabat Nabi SAW lah. Ketika mana dia nak mati, anak dia yang bernama Abdullah bin Amr tanya kepada ayah dia, macam mana ayah keadaan yang kamu ni dalam keadaan sakit sangat nak mati ni. Mungkin ada cara dia tak tanya nampak macam ni sangat, tapi dia tanyalah macam mana rasa sakit tu. Macam mana dalam riwayat menceritakan Amr bin al-As ni kata bahawa sakitnya ketika itu adalah seperti mana kita masukkan diri kita dalam satu lubang yang kecil, yang benda tu tak muat tapi kita sumbat tolak macam tu. Kesakitan yang cuba dia nak gambarkan ni. Dan ada sebahagian kata bagaimana ketika mana orang tanya bagaimana menghadapi sakaratul maut ni, dia berkata seakan-akan kami dipaksakan untuk mengangkat 7 buah gunung, yang mana gunung tersebut gunung yang berat, sedangkan kami tak larat nak angkat. Jadi satu gambaran, mungkin tak betul. Mana ada orang pernah angkat gunung. Mungkin tak betul macam mana orang nak masukkan sesuatu yang besar ke dalam lubang yang cukup kecil. Tetapi poin dia bukan dia nak abang itu adalah harfi ataupun literalnya apa yang berlaku tu seperti itu, tak. Tapi nak abang kata satu gambaran yang menunjukkan bahawa itu adalah satu yang sangat besar, yang sangat berat, yang sangat sukar untuk dihadapi oleh setiap orang. Kan dalam satu hadis Rasulullah SAW beri satu gambaran, tuan-tuan. Gambaran orang yang beriman ini saat mereka nak mati ni macam mana. Saat mereka nak mati ni Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa mereka dengan keadaan yang sangat-sangat mudah. Sakit tu sakit, tapi mudah. Maksud mudah tu macam mana? Maksudnya kalau macam kita tengok ada botol ayak ni, tuan-tuan, botol ayak. Botol ayak ni Rasulullah kata seakan-akan air yang dituangkan ataupun yang kita kata yang keluar daripada salah satu daripada bekas. Contohnya kalau kata kita kata botol ni mungkin lambat sikit lah, tapi kalau kata kita ambil contoh macam cawan ataupun bekas ataupun besen, kita nak tuang ayak dia, ayak ni macam mana? Dah tentulah dia takkan basah lambat macam jam pasiak tu, tapi dia akan turun terus. Maksudnya lancarnya perjalanan peralihan nyawa orang Muslim itu sendiri. Tapi kalau kata orang tu orang yang kafir, maka dia lebih sukar dan susah untuk menghadapi kematian dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita ni dalam keadaan nak mati ni, mungkin ada sebahagian orang boleh nampak lah, orang ni dia dapat husnul khatimah ke su'ul khatimah. Dia ada petanda-petanda dia. Contohnya macam mana? Contohnya macam kalau tuan-tuan dengar beberapa bulan yang lepas, tahun lepas ke apa, ada satu imam dekat Rostang tu, dia meninggal dunia duduk tengah baca khutbah. Jadi ini petanda kata dia adalah mendapat husnul khatimah. Pasal apa? Kata ulama, petanda dia adalah orang tu mati ketika mana dia buat ibadat. Tapi kalau kata orang mati biasa-biasa, orang mati accident, orang mati dalam keadaan terjatuh, orang mati dalam keadaan-keadaan yang tak disebut oleh Rasulullah SAW, macam mana kita nak tahu? Tak semua orang tahu. Tapi orang yang mati itu sendiri dia tahu, dia ni mendapatkan husnul khatimah ataupun sebaliknya. Dia tahu waktu dia nak menghadapi sakaratul maut ni, malaikat mai kena. Malaikat tanya kepada dia dan malaikat bagi tahu kepada dia.
Sama ada orang tu orang yang baik ataupun orang tu adalah orang yang jahat, malaikat tetap akan mai. Siapa pun daripada kita, malaikat akan mai dan malaikat akan tanya, akan bagi tahu. Kalau kata orang tu baik, mendapatkan husnul khatimah, malaikat tu akan kata, Allah redha kat kamu, Allah tunggu kamu dengan rahmat dan kasih sayang. Jadi waktu tu orang yang nak menunggu kematian ni, dia rasa seronok, dia rasa macam nak pergi jumpa Allah ni satu benda yang satu yang ditunggu-tunggu. Maka dia seronok. Tapi kalau kata orang tu tuan-tuan, dalam keadaan yang kita kata buat dosa, melazimi dosa, penghujung yang teruk, malaikat akan kata Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kamu, Allah tak redha kepada kamu, dan Allah menunggu kamu dalam keadaan yang marah dan sediakan neraka kepada kamu. Waktu tu orang yang dalam keadaan nak mati ni, dia dah mula takut dah. Sebab apa takut? Sebab waktu tu dia dah dia rasa macam lagi dekat dia dengan kematian, lagi dekat dia dengan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap daripada kita tuan-tuan, kita tak tahu apa akibat dia, tapi yang pastinya kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sampaikan mesej melalui malaikat kepada kita. Yang penting kita tunggu je. Mesej itu adalah mesej kebaikan ataupun mesej yang berbentuk keburukan. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah ketika mana kita tahu berita ini daripada malaikat ketika kita menghadapi sakaratul maut. Dan kita kena faham tuan-tuan, waktu tu iman kita cukup rapuh. Waktu kita nak menghadapi sakaratul maut ni, waktu tu iman kita cukup rapuh. Iyalah, kita waktu tu tengah lemah, duk tengah sakit, duk menghadapi kesakitan kita, tiba-tiba syaitan dia mai ganggu kita, dia ajak kita mengkafiri Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita pesongkan keimanan kita. Maka waktu tu Allah Subhanahu waktu tu kita akan lebih mudah terikut dengan apa yang dikehendaki oleh syaitan. Maka sebab tu kita kena berhati-hati dan kita kena buat persediaan. Yang mana persediaan itu bukan ketika mana kita nak mati, tetapi persediaan itu adalah ketika mana sebelum kita mati dalam keadaan kita yang sihat seperti yang ada pada hari ini. Okay, kita baca sikit keterangan ya. Cuba kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Makhluk yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Taala, serta penghulu segala rasul. Ni nak cerita kehebatan dan kelebihan baginda Nabi. Terpaksa meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam menghadapi sakaratul maut. Baginda yang sebaik-baik manusia pun minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sakaratul maut. Maka betapa pula kita yang hanya salah seorang daripada di antara umatnya yang dhaif, dan rasanya sudah tentu sudah terlalu banyak membuat dosa dan kesalahan, baik terhadap Allah Ta'ala ataupun terhadap manusia. Kalau ada sedikit luka di badan, sudah terlalu sakit kita menanggungnya, maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak diceraikan dari badan. Oleh kerana itu, marilah kita membuat bekalan yang banyak dan persiapan yang lengkap untuk menghadapi sakaratul maut yang amat pedih ini. Kita hendaklah sentiasa berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dikurniakan husnul khatimah, iaitu mati dalam keadaan beriman dan dapat menutur kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Dan kita hendaklah sentiasa berlindung dengan Allah Ta'ala dari mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan,
kita perbanyakkan doa. Allahumma inna nas'aluka, macam mana? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, sudahi kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina, dan janganlah sudahi kami bisu'il khatimah, dengan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan petunjuk kepada kita agar kita terselamat daripada su'ul khatimah dan kita tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin. Jadi saya rasa cukup sampai kadar ni tuan-tuan. Kita berhenti awal sikit, beberapa minit sebelum masuk waktu. Mudah-mudahan kita dapat buat persediaan untuk untuk sembahyang lebih awal lah, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kerana hadir pada kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم.